Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Kembali bersama kami di Malaysia hari ini, hari Jumaat. Penghulu segala hari. Temankan kami berdua, saya Hanif Miswan. Dan saya Faria On. Salam Jumaat kepada semua. Kita harapkan hari ini hari yang penuh keberkahan. Sama-samalah mengejar pahala pada hari Jumaat ini. Betul. Kita lagi dalam bulan Rejab kan? Bulan Rejab. Dan juga cuaca pun agak sayup-sayup saja kan. Sejuk. Daripada semalam sampailah ke hari ini. Jadi kita harapkan agar segala yang kita rancangkan, agar apa yang ingin kita buat pada hari ini, mungkin ada perkara yang ingin kita laksanakan sebelum hujung minggu esok dan juga lusa ni, bolehlah kita lakukan bersama-sama. Sebab banyak perkara yang akan kami kongsikan pada pagi ini. Kita nak mulakan mungkin dengan ialah keadaan cuaca pada ketika ini kan. Kalau kita lihat pun agak mengejutkan juga kan. Pertukarannya lah kan. Mula kita dah rasa selepas terbanjir besar hari itu, kita dah mula rasa macam ada panasnya dan sebagainya. Tapi kali ini nampaknya kembali mendung, hujan lebat dan sebagainya. Mungkin kita boleh bawakan sedikit perkembangan. Ini cuaca yang kita paparkan di laman web met.gov.my. Nampaknya setakat hari ini saja semuanya hujan lebat dan juga telah pun keluar amaran Hanif. Betul, katanya. amaran ribut petir di Instagram ini, di Instagram Met Malaysia juga dikeluarkan 2 jam yang lalu. Ini dikeluarkan pada pagi ini 6.45 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Terengganu, di sekitar kawasan Dungun dan Kemaman, di Pahang, sekitar Kuantan, Sarawak, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu sehingga jam 10 pagi inilah yang dilaporkan pada Jumaat ini. Dan juga amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, iaitu di kawasan Tawau dan Kundak. Manakala disandarkan di Telupit dan Beluran sehingga jam 10 pagi untuk hari ini. Jadi ini telah dikongsikan oleh Met Malaysia sendiri, jadi hati-hati. Tapi kalau tengok sampai Ahad semua hujan tau. Betul. Kalau ini macam ni hari Jumaat, besok hari Sabtu pun dilaporkan di keseluruhan negeri di Semenanjung terutamanya memang hujanlah, boleh kita bersedia, bersiap siaga terlebih dahulu. Ada juga di sekitar kawasan, boleh kita lihat kawasan-kawasan masing-masing juga ke mana destinasi kita nak pergi. Kita pun perlu belajarlah daripada pengalaman sebelum ini kan. Jadi perlu bersedia dan berhati-hati. Baik. Kita nak bawakan juga ini berkenaan dengan lonjakan kes harian COVID-19. Semalam sangat-sangat menggusarkan nombornya 19090. Ini 19090 kes baharu. Ini pastinya memberi satu gambaran kepada kita bahawa kita sekarang ini secara rasmi telah pun berada sepenuhnya dalam gelombang baharu COVID-19. Ini yang dicetuskan oleh Omicron. Dan ini yang dilaporkan juga, tapi dalam perkongsian-perkongsian ini ada perbezaan lah melihat kepada mungkin setahun yang lalu apabila varian Delta menyerang, mungkin dengan jumlah yang sama tapi kita melihat kepada kategori-kategori kes yang berbeza lah. Dan pada ketika ini memang seperti yang dijangkakan, kategori 1 dan 2 memang mendominasi lah berbanding pada setahun yang lalu. Ketika program vaksinasi kebangsaan itu tidak lagi diperluaskan, memang kita nampak kategori 4 dan 5 itu keadaan yang membimbangkan. Tapi kita perlu tahulah bahawa ianya tiada gejala, bergejala ringan, ada yang memerlukan isu di paru-paru. Jadi kita perlu tahu kategori-kategori tersebut dan ambil maklum. Sebab sekarang pun dimaklumkan ada kategori 2A dan 2B kan. Jadi kalau 2A itu dia tak perlu terlalu risau, duduk rumah atas inisiatif sendiri. 2B itu sahaja sekiranya ada gejala dan simptom-simptom baru pergi ke CAC. Dan kita kena sedia maklumlah bahawa sifat-sifat varian Omicron ni antara yang ditekankan adalah sebab dia terlalu mudah untuk merebak, kan? Itu yang menyebabkan kes harian melonjak tinggi. Jadi itu kita harap kita masih lagi terus memakai topeng muka, kan? Sebab sekarang ni ada juga kadang terlupa. Betul. Kan? Terlupa untuk memakai tu. Dia yang paling mudahnya kalau kat kedai makan tu. Sebab ramai yang menjadikan alasan macam okey, kat kedai makan kita nak makan nak minum, kita boleh buka pintu muka, tapi selepas tu masa nak berborak-borak tu pakailah semula. Itu je, ingatkan balik. Okey. Ada juga beberapa perkara kita nak kongsikan selain daripada kes dan penularan ini. Kita difahamkan juga pelajar IPT boleh ke kampus secara berperingkat. Ini yang mendatangkan pelbagai reaksi ni. Maksudnya dengan lonjakan kes, ada juga keputusan-keputusan untuk membuka kembali sempadan, dan sekarang ni keputusan berikutnya adalah pelajar IPT boleh ke kampus secara berperingkat. Ini kata 70% hingga 100% jumlah kemasukan mengikuti kapasiti IPT melibatkan Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan juga IPT swasta.
Jadi kalau ada juga yang tidak lengkap vaksinasi ni macam mana? Yang tidak lengkap vaksinasi perlu melakukan ujian RT-PCR dan berkeputusan negatif 3 hari sebelum masuk ke kampus, dan ujian kendiri RTK seminggu sekali perlu dilakukan. Tapi ada jugalah SOP berkaitan dengan aktiviti sukan dan riadah yang perlu dilakukan bila dah masuk ke IPT nanti. Okey, itu sedikit perkembangannya yang dibawakan dari masa ke semasa. Akan kita terus berikan perkembangannya. Tapi sekarang bermula pada hari ini kan dah tak perlu nak pantau ataupun cek suhu kita lah bila masuk ke premis. Jadi kalau kita nak rekodkan pun tak perlu, hanya perlu scan My Sejahtera sahaja. Jadi ada laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kita, iaitu Alia. Pandangan orang ramai lah bagaimana kan bila SOP ini telah dimasukkan. Kita sama-sama saksikan. Sejak pandemik COVID-19 melanda negara, rakyat Malaysia menjalani kehidupan seharian dalam keadaan norma baharu. Setiap prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh kerajaan dipatuhi bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Ini termasuklah menjalani imbasan suhu badan dan menulis maklumat diri dalam buku rekod yang disediakan. Rutin ini sudah menjadi kebiasaan bagi orang ramai setiap kali memasuki sesebuah premis. Setelah 2 tahun menjalani rutin ini, Menteri Kanan Pertahanan, Datuk Seri Hishamuddin Hussein, mengumumkan pemansuhan SOP imbasan suhu berkuat kuasa hari ini. Pihak premis tidak lagi diwajibkan untuk menyediakan alat pengimbas suhu dan buku rekod daftar di pintu masuk. Namun, sekiranya pemilik premis masih ingin meneruskan pelaksanaan SOP ini, kerajaan amat mengalu-alukan dan menggalakkannya. Walau bagaimanapun, pendaftaran masuk premis menggunakan aplikasi MySejahtera masih diwajibkan dan dijalankan seperti biasa. Menurut Menteri Kanan Pertahanan, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Apakah pandangan rakyat Malaysia dengan keputusan pemansuhan SOP ini? Golongan orang muda memanglah senang boleh pakai MySejahtera semua kan. Tapi kalau macam orang tua, warga emas, diorang tak ada pakai phone, tak tahu nak pakai MySejahtera semua, mesti susah. Saya sebenarnya setujulah dengan pemansuhan ini sebab kan tak semua suhu badan manusia sama kan. Kadang-kadang kita guna betul tempat cek tu memang macam tak accurate lah. So macam tak kadang-kadang yang kena COVID pun suhu badan kalau kita cek pun macam tak betul. Jadi saya memang setujulah buat pemansuhan tu. Setuju dengan scan ni, dengan buku pendaftaran tu. Banyak yang tak ada buat lah. Dengan scan tu dia senang, mudah. Kalau boleh biar kekalkanlah. Sebab itu kata untuk diri sendiri dan kepada kedai-kedai, restoran kan. Mana senanglah kita tahu kita punya temperature lah, suhu badan kita. Dan MySejahtera pun seeloknya okeylah. Boleh diteruskan. Dengan pemansuhan imbasan suhu ini, bukan bermakna kita boleh alpa dengan pematuhan SOP. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita perlu teruskan menjaga diri dengan memakai pelitup muka, sentiasa menjaga penjarakan sosial, kerap membasuh tangan dan mengasingkan diri jika mempunyai simptom ringan. Setelah beberapa tahun kita telah pun diajar dengan SOP itu, pastinya nanti kita pun rasa macam janggal kan bila tak ada peralatan tembak suhu tu dekat dahi tu kan. Jangan rasa macam premis pula tak ikut peraturan. Maksudnya kadang-kadang kita pula yang akan persoalkan nanti. Maksudnya dah dibenarkan tapi digalakkan sekiranya masih ada. Jangan bergocoh pula kat situ nanti. Baik, selepas ini Hanif kita akan kongsikan bagaimana kita untuk memahami dan mendekati kisah perjuangan bapa tunggal. Maksudnya ada jugalah kisah dan sisi perjuangan mereka akan kami bawakan. Jadi terus kekal bersama kami di Malaysia Hari Ini.
Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan seperti yang kita cakap tadi, kita ada satu perbincangan. Tapi sebelum tu saya nak sapa mereka yang berada di Facebook kami. Ramai juga yang beritahu berkenaan dengan keadaan cuaca ni. Katanya di Perak mendung, Pantai Timur hujan, cerah katanya. Hujan tak sudah-sudah katanya sekarang. Kita pun kat sini pun hujan juga. Okey. Jadi mungkin kalian juga boleh berkongsi juga nanti di FB MHI segala pandangan. Ini kita nak bicara berkenaan dengan bagaimana memahami perjuangan bapa tunggal ini. Selalu kita bicara berkenaan dengan ibu tunggal. Betul. Kan? Jangan marah abang. Tak marah. Saya bila semalam penerbit cakap mengenai topik ni, saya pun macam betul juga kan. Ini satu sisi yang kadang-kadang kita terlepas pandang dan ada jugalah bila dah tular perkara-perkara sebegini baru kita nampaklah perjuangan-perjuangannya. Jadi kita nak sama-sama mendekati dan mengetahui apakah sebenarnya cabaran mereka. Kan? Apatah lagi bapa tunggal ni kalau ada anak yang masih kecil kan, mungkin perpisahan sama ada hidup atau mati itu menyebabkan dia perlu memikul tanggungjawab tu kalau anak dia masih bayi sampailah dewasa tu tanpa ada suri di sisi. Betul juga kan, dia berbeza. Jadi kita nak saksikan terlebih dahulu ini pengenalannya dan juga ada laporan yang disediakan berkaitan dengan topik ini. Tidak semua pelayaran bahtera perkahwinan berlabuh di dermaga kasih. Sekiranya berlaku perpisahan, hak penjagaan anak seringkali menjadi isu utama antara ibu dan bapa, apatah lagi jika usia mereka masih kecil. Menurut syariat Islam, hak berkaitan penjagaan anak juga dinamakan sebagai hadanah. Secara umumnya, individu yang paling layak untuk menguruskan anak-anak adalah kaum ibu. Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia memperuntukkan tempoh penjagaan anak bagi kanak-kanak lelaki tamat apabila cukup 7 tahun dan 9 tahun bagi kanak-kanak perempuan. Selepas tamat tempoh hadanah mengikut prinsip biasa, barulah hak penjagaan anak diturunkan kepada bapa sebelum mereka mencapai usia memayis dan boleh membuat pilihan sendiri. Namun, adakah mereka yang bergelar bapa langsung tidak berhak untuk menjaga zuriatnya lebih awal? Ilya Faris Muhammad, 31 tahun, antara bapa tunggal yang berpeluang untuk membesarkan anak perempuannya sendiri sejak berusia 8 bulan. Bercerai pada tahun 2017, jejaka yang bekerja di dalam bidang hospitality ini mendapat hak penjagaan hasil budi bicaranya bersama bekas isteri. Malah dia tidak kekok untuk menguruskan satu-satunya permata hati, Rania Faria, 4 tahun. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah kekal sepanjang masa. Membesarkan anak sejak usianya 8 bulan. Sekarang ni Rania telah pun berusia 6 tahun. Bayangkan kalau perempuan kita boleh tahu bagaimana seorang ibu itu membesarkan anak, tapi bagaimana lelaki memikul tanggungjawab tu kan. Dan sekarang dah 6 tahun maksudnya dah pergi tadika ni. Cabaran tiap-tiap pagi tu pun berbeza juga. Jadi kita nak terus bersama dengan individu yang kita perkenalkan tadi. Sekarang ni bersama dengan kita secara dalam panggilan video iaitu Ilya Faris Muhammad, bapa kepada putrinya tadi bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi Ilya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sekarang berada di Kota Tinggi Johor ya? Ya, saya berada di Kota Tinggi Johor. Hujan tak kat sana? Sini hujan dah 2-3 hari hujan je. Oh ya? Oh, wow. Okay. Rania kat situ lah juga? Ya, Rania kat sini. Hari ini dia cuti. Johor cuti hari ini. Hari Jumaat. Okey, terima kasih kan sudi bersama dengan kami. Mungkin Ilya boleh kongsikan, tadi kita dah bagi sikit pengenalan kan. Saya nak tanya soalan ni terus. Ada perbezaan kecabarannya sebab biasa kita tahulah bila ibu yang membesarkan tu, tapi bila bapa ni macam mana sisi pengalaman yang boleh dikongsikan ni Ilya? Cabaran tu memang banyak, tapi hari pertama saya ambil dia daripada ibu dia. Saya tak tahu nak salin dia punya lampin, tapi saya YouTube dan Google. Itu cabaran yang paling pertama yang selepas saya ambil daripada ibu dia. Tapi ini memang daripada perbincangan antara Ilya dan juga bekas isteri. Ya, perbincangan antara saya dengan bekas isteri. Betul. Apakah yang membuatkan Ilya macam mengambil satu keputusan yang sangat besar? Kan macam kita tahu apa yang akan kita lalui, kita kena tempuhi kan. Pastinya ada yang mendorong Ilya sebenarnya. Tak apalah, aku susah ke senang, aku akan besarkan anak aku macam mana sekalipun.
Sebab saya fikir tanggungjawab saya sebagai seorang ayah untuk besarkan anak perempuan terutamanya. Kalau anak lelaki itu mungkin tak kisahlah, tapi ini anak perempuan. Saya rasa lebih selamat anak perempuan bersama ayah berbanding dengan ibu. Saya punya pandangan lah. So atas budi cara saya dengan bekas isteri, bekas isteri benarkan saya untuk jaga puteri saya. Okey Ilya, kita melihat sebab Ilya kerap berkongsi di media sosial berkaitan dengan pengalaman ini, ada juga sedang menghias anak ke sekolah kan. Okey, jadi kalau nak dikongsikan momen-momen yang mungkin sebagai bapa lah yang dapat pengalaman ni kan, apa-apa momen yang boleh dikongsikan dalam membesarkan ni sepanjang 6 tahun ni? Terlalu banyak. Salah satunya momen dia nak bersolek, so kita sebagai seorang lelaki ayah, kita tak tahu benda-benda tu. So kita nak tak nak kita kena belajar. Kita kena advance pada dia lah, belajar tengok YouTube ke, sosial media ke, kita kena belajar. Contoh kalau dia sekarang dia sangat suka ambil video, so kita pun kena belajar lah macam mana nak ambil angle video, macam mana nak ambil angle gambar dia. Because perempuan dia dah terdedah dengan benda-benda macam tu, dia suka ambil gambar, dia suka selfie, so kita kena belajar lah benda-benda tu untuk kepuasan dia. Faris, satu lagi sebab kalau kita belajar hanya YouTube dia, kadang-kadang kita pun tak berapa tahu kan siapa orang-orang yang memberi tunjuk ajar juga. Pasti ada orang rujukan kan yang paling dekat lah untuk membesarkan anak perempuan ni. Tak ada. Memang tak ada. Saya 100% saya tengok YouTube, saya buat research, Google. 100% tak ada, saya buat sendiri. Alhamdulillah. Hebatnya. Untungnya Rania. Ya. Okey baik, Ilya, selain daripada Ilya, kita juga nak memperkenalkan sebab kita bersama dengan seorang lagi tetamu, iaitu Encik Malcolm Fernandez yang juga seorang bapa dan pengasas bersama Persatuan Hak Bapa Malaysia bersama dengan kita. Selamat pagi Mr. Malcolm. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin boleh mulakan dengan daripada perkongsian Encik Ilya tadi kan. Kita melihat kepada apa yang boleh kita tahu berkaitan dengan hak bapa di Malaysia ni, dan mungkin ramai yang baru tahu berkenaan dengan Persatuan Hak Bapa Malaysia ni, Mr. Malcolm. Ya, dalam Malaysia isu hak bapa ni adalah satu isu yang agak sensitif dari segi wujudnya hak bapa ni memang tipis ya, dari sudut kita melihat bahawa kebanyakan ayah-ayah di Malaysia jarang mendapat hak jagaan. Jadi di situlah timbul suatu keperluan untuk suatu persatuan yang khusus untuk memperjuangkan hak ayah-ayah yang ingin sebenarnya bersama anak-anak mereka. Dan dari segi itu untuk mempunyai suatu ruang untuk meluangkan masa yang substansial dengan anak. Ini bukannya suatu isu di mana kita nak merampas ibu, tapi untuk memainkan peranan yang agak penting dalam kehidupan anak atau cahaya mata kita sebenarnya. Tapi kita nak tahu juga sebab kalau macam ibu kan, ibu ni dah melalui fasa, sebab kita yang melahirkan anak tu. Jadi perjuangan dia dah bermula dari situ. Jadi kalau misalnya berlakunya perpisahan hidup atau mati, dia berjuang seorang tu, dia ada kekuatan yang luar biasa. Tapi macam lelaki, Cik Malcolm, ibu bapa tunggal ni, bagaimana bila dia, macam kita dengar Faris kata dia memasang seorang, dia tak ada individu terdekat yang dia rujuk dan sebagainya. Maknanya betul-betul dia belajar satu demi satu untuk membesarkan anak sampai umur 6 tahun. Tapi nak tahu juga bagaimana kesan psikologi dan juga emosi bapa tunggal ni dalam membesarkan anak-anak. Sebenarnya dari segi psikologi atau segi emosi, selalunya sebelum ni kita jarang mendengar bahawa trauma-trauma yang dilalui oleh ayah dan pergolakan dalam jiwa mereka. Kerana ini merupakan satu yang diibaratkan sebagai tabu. Sebab ayah dilihat sebagai seorang lelaki, tidak boleh menangis, tidak boleh sedih. Tapi dalam zaman moden ini, kita melihat kebanyakan ayah dah mula mengeluarkan isi hati mereka, dan kami lihat bahawa kebanyakan ahli-ahli kita yang menjadi ahli kita atau yang kita menghubungi, mereka mempunyai suatu trauma yang agak kritikal dan ianya bermula atau dilahirkan dari segi merindu anak-anak mereka dan ingin menjadi
mereka ingin memainkan peranan yang agak substansial dalam hidup hari-harian anak. Yeah. Jadi dari segi itu kita melihat sifat-sifat kemerongan, sifat-sifat kebimbangan, dan ini sebenarnya secara langsung akan membawa kepada suatu keadaan yang memudaratkan kerana ia akan menjejaskan aktiviti sosial mereka dan juga pekerjaan. Jadi itulah yang PREM sebenarnya tengah memperjuangkan agar mereka dapat diberikan bimbingan, kita memperjuangkan hak mereka. Ya, betul. Kita nak tanya kepada Cik Faris. Okey, berdasarkan kepada soalan yang sama juga asasnya kepada tahap perjuangan psikologinya kan. Bagaimana sebenarnya dalam realitinya itu berdepan nak menangani masalah tersebut ataupun isu tersebut, Cik Faris? Untuk saya tak ada masalah because saya mempunyai kerjasama yang sangat baik dengan bekas isteri dan dengan mertua. So hubungan tu tak pernah kita tak pernah gaduh, tak pernah ada masalah. So baik untuk emosi saya atau fizikal tak ada masalah langsung. Sebab bekas isteri sangat beri kerjasama yang sangat baik. Saya berterima kasih kat bekas isteri dan bapa mertua dengan mak mertua. Macam mana pula dengan Rania? Sebab kita tahu kan bila berlakunya perpisahan ni, pastinya anak kadang-kadang kita rasa dari kecil anak tak faham lagi. Tapi sebenarnya bila anak yang daripada keluarga yang berlakunya perpisahan, mereka dapat merasai kan. Pastinya ada juga kesan dari segi psikologi mereka, emosi mereka, bagaimana? Daripada sejak umur dia 2 tahun, kita dah try to expose, kita dah explain kat dia yang kita saya dengan ibu dia dah berpisah. Kita dah beritahu. Okay. And then pasal dia punya emosi dia pula so far tak ada masalah sebab saya rasa kasih sayang tu terlebih. Saya dengan bekas isteri berlomba-lomba untuk beri kasih sayang yang sangat banyak kepada dia. So saya rasa kalau dibandingkan dengan kanak-kanak lain, dia sangat bertuah. Walaupun hakikatnya ibu bapa dia sudah berpisah. Pernah tak dalam sesekali sepanjang 6 tahun selepas berpisah ni rasa down sangat, rasa sedih sangat dan mungkin rasa macam ini cabaran yang besar ni untuk dihadapi dalam membesarkan juga seorang diri ni, Faris? Mesti ada. Selepas saya bercerai, saya berhenti kerja untuk saya jaga fokus 100% pada anak saya. So masa tu kita ada banyak masalah lah, financial, emosi. Tapi bila kita fikirkan pasal anak, kita kena bangun, kita kena bangkit. Macam tu lah. Dan saya pula dikelilingi oleh orang-orang yang sangat positif. Saya sangat berterima kasihlah kepada bekas isteri dengan mertua saya. Saya sangat berterima kasih. Pastinya ini antara kes yang mendapat kerjasama yang baik. Bila memikirkan tak apa, kita bukan pasangan yang baik tetapi kita adalah menjadi keluarga, kan? Ibu bapa yang baik kepada anak-anak kita. Cik Malcolm, kita nanti ada soalan juga tapi sebelum tu kita nak saksikan dulu. Betul. Ini satu kongsian berkaitan dengan tips dan pandangan emosi dan psikologi untuk menjadi bapa tunggal dari Persatuan Hak Bapa Malaysia. Dari segi dalam mahkamah, kalau boleh kita selalu mengesyorkan bapa ini untuk mendapatkan hak penjagaan bersama. Sebab setiap anak-anak ini bagusnya dibesarkan dengan kedua-dua belah ibu bapa dia. Bukan ibu dan bapa saja, termasuklah ibu punya family dan bapa punya family. Walaupun ada perceraian, itu yang bagusnya untuk anak itu. Selalunya hak akan pergi kepada ibu. So kita akan, especially undang-undang yang sekarang ini memang belah kepada ibu. Unless the father ada bukti yang kukuh yang mak ibu itu tidak fit to be a mother. Kita selalu mengesyorkan bapa itu memfokuskan kepada hak melawat dan hak untuk tinggal bersama. Put aside your ego, yang dia perlu menang. Ini bukan satu pertandingan yang bapa atau mak itu perlu menang. Ini kita kena fokus kepada welfare of the kid dari segi mindset.
seseorang bapa itu selalunya ialah selepas berlaku perceraian, pergaduhan, memang mindset untuk marah, revenge dari dua belah pihak ada. Itu yang kita selalu bagi advice kepada bapa-bapa kita jumpa selalu untuk mereka fokus kepada masa depan yang cerah untuk anak mereka. Bukan untuk mereka menang sesuatu kes itu ataupun bergaduh, mengambil macam-macam untuk dapatkan hak anak itu. Kita try to be more matang, try to find a way, mesti ada satu saudara di belah pihak perempuan itu yang masih baik dengan kamu. InsyaAllah, melalui seseorang itu, kita boleh try to talk things out. Even saya sendiri pun pernah bergaduh dengan bekas isteri saya. Lama, 3 tahun bergaduh. Tapi tak ada benda yang bagus, bermanfaat pun. So at the end, saya cakap dah cukup, tak apa, tak ada masalah. Let's open everything, let's discuss. Alhamdulillah, sekarang saya dengan bekas isteri saya ada hubungan yang bagus. Anak saya pun dia suruh datang jumpa saya, kita borak, kita cakap. So Alhamdulillah, there is always a light at the end of the tunnel. Kita fokus kepada harmony dan the welfare of the children. Baik, itu dia sikit tips dan perkongsian berkaitan dengan hak bapa tunggal ini. Jadi kita masih lagi bersama dengan Encik Elia Faris Muhammad, bapa dari Kota Tinggi, dan juga Encik Malcolm Fernandez, pengasas bersama Persatuan Hak Bapa Malaysia. Okey, saya nak tanyakan kepada Encik Malcolm ni, mungkin tadi kita tengokkan tipsnya. Ada salah satunya berkaitan dengan ini bukan pertandingan kan. Okey, sebagai lelaki kan, sebagai bapa, mungkin ada kisahlah dengan pasangan sehingga berpisah sama hidup ataupun yang telah pergi tu. Bagaimana nak mengelakkan daripada ini bukan pertandingan tu, siapa yang lebih baik ni? Bagaimana ingin melakukan satu perjanjian yang baik bersama dengan bekas isteri demi kepentingan anak ni, Encik Malcolm? Sebenarnya memang wujud contoh-contoh yang baik daripada negara-negara lain yang mana mereka mempraktikkan undang-undang dari segi penjagaan bersama, ya. So bila contoh di negara Sweden atau di setengah-setengah negeri di Amerika Syarikat, bila wujudnya pertikaian berkenaan hak jagaan, bila kita masuk mahkamah dah sedia berikan hak jagaan bersama. Jadi ini akan menurunkan konflik di antara ibu bapa, ya. So mereka boleh menumpukan perhatian pada perkembangan anak dari segi agama, dari segi adab, dari segi susilah, daripada asyik melawan. Saya nak hak jagaan, you nak hak jagaan. So bila wujudnya suatu sistem perundangan yang mungkin dikatakan memberikan kedua-dua mereka hak yang bersama, ini akan menurunkan konflik, dan yang manfaat yang akan diterima adalah selalunya kepada anak. So itulah menjadi suatu titik permulaan yang kami sedang memperjuangkan, dan itulah di mana motif atau agenda kita sebenarnya. Bukan untuk membawa kepada suatu isu yang kita nak melawan atau merampas, tapi kita sebenarnya nak bekerjasama. Kita nak menjadi seorang ayah yang misali, kita nak menjadi seorang ayah yang ingin menjadi memainkan peranan yang penting betul. Ada dalam kehidupan anak lah kan. Betul. Itu saja. Sebab sebenarnya psikologi anak-anak ni, walaupun ibu bapa dah berpisah, dia perlu ada tahu bahawa dia ada figura ayah dan ibu, walaupun tak selalu jumpa, tetapi support moral tu penting kan untuk membesar. Betul. Faris, masih bersama kami kan? Okey. Pernah tak sebab Faris pun dah membesarkan Arania ni daripada sampai 6 tahun. Maknanya dah 6 tahun jugalah single kan. Terfikir tak untuk kadang-kadang Arania tanya macam, Daddy tak ada ke nak ada a new mommy ke? Okey, dia tak ada tanyalah nak ada kahwin baru ke apa, dia tak tanya. Tapi dia pernah tanya tak nak balik semula dengan ibu ke? Macam tu. So saya kena explain baik-baiklah dengan dia, dengan negara ni. Tapi memang Faris daripada mula dengan bekas isteri baiklah, memang hubungan kalian memang baiklah, tak ada gaduh ke semua, tak ada kan mula tu.
Konflik tu adalah sebelum kami bercerai, mestilah sebab ada konflik and then jadilah perceraian. Tapi sebab kami berkawan sejak darjah 1, so masing-masing dah memahami perangai masing-masing. So macam tu lah. Wow, darjah 1. Wow, hebat-hebat. Maksudnya ini contoh yang baiklah yang diberikan oleh Faris dan juga Encik Malcolm. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami. Ini mungkin boleh menjadi satu perkongsian yang sangat baiklah kepada mereka yang menonton, mungkin menghadapi satu situasi yang sama juga daripada kalian, contoh dan pengalaman ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Baik, kadang-kadang kita berpisah kan. Betul, konflik mencetuskan perpisahan, tapi kita kena ada penyelesaian. Memikirkan masa depan anak tu. Betul. Dan sebagai lelaki saya rasa ini satu perkara yang sukar sebenarnya kan. Untuk dengan egonya lagi, dengan nak fikir siapa betul. Bila cakap tentang siapa nak menang tu betul. Bila berjaya untuk atasi perkara tu, jadilah insan-insan yang hebat seperti yang tadi kita bawakan. Betul lah. Ya, okey, kita nak berteriak seketika, tapi sebelum itu kita nak kongsikan ini berkaitan dengan sarapan. Minat pisang ke Fareha? Woi, lapar. Saya semua buah saya makan. Saya kalau pisang ni pagi-pagi kalau tak sempat pun semua, itu antara saya grab satu. Ya, betul dan mudah. Tapi kali ini nak dikongsikan berkaitan dengan roti pisang rangup dari Syuhada Asy-Syikid. Jom. Roti, antara makanan ruji yang popular dan menjadi kegemaran ramai. Diperbuat daripada bahan asas seperti doh tepung dan air, roti turut menjadi pilihan kerana mudah didapati dan sesuai dimakan pada bila-bila masa sahaja. Kandungan karbohidrat, serat dan kalsium yang terdapat pada roti baik untuk tubuh badan. Selain daripada rasanya yang enak, roti juga boleh divariasikan dengan pelbagai hidangan. Untuk sarapan kali ini, roti pisang crispy menjadi menu sarapan yang mudah dan ringkas tetapi penuh kebaikan. Bahan-bahan yang diperlukan tentunya roti, pisang, susu segar, telur dan sedikit serbuk kayu manis. Mula-mula kita potongkan pisang dan goreng dengan menggunakan sedikit margarin. Lenyek pisang untuk dijadikan inti roti. Ambil sekeping roti dan ratakan. Letakkan sedikit inti pisang. Kemudian gulungkan roti. Untuk bahan celupan, pukul sebiji telur dan campurkan sedikit susu segar serta serbuk kayu manis. Celupkan roti ke dalam adunan telur. Kemudian bakar dengan sedikit margarin. Masak sehingga roti berwarna sedikit keemasan. Inilah dia roti pisang crispy. Selamat mencuba! Terima kasih kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Hari ini hari Jumaat kan, penghulu segala hari. Jadi elok rasa untuk kita teruskan perkongsian. Dan ini ada satu perkongsian berkaitan dengan satu agama pelbagai bangsa. Tapi sebelum perbincangannya, jom kita kenal terlebih dahulu dengan Akademi Al-Bayan ini. Jom. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Terima kasih Mak kerana memilih Islam sebagai agama kita. Golongan mu'alaf atau orang-orang yang memeluk Islam merupakan satu kemuliaan. Mereka adalah insan istimewa yang perlu diberikan perhatian.
Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Ya, baik, itu berkaitan dengan Akademi Al-Bayan dan betul itu yang dikongsikan berkaitan dengan satu agama pelbagai bangsa. Saya nak perkenalkan tetamu saya di studio pada pagi ini yang bahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan, pengarah eksekutif Al-Bayan Global. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Katanya terlalu tinggi kan? Memang tinggi orangnya. Bersama dengan saya pada pagi ini. Ustaz, mungkin daripada pengenalan yang dikongsikan tadi, disebutkan juga berkaitan dengan Akademi Mu'allaf ini. Mungkin ada perkongsian pengenalan yang terlebih dahulu Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Hanif, kepada sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut tentang satu agama pelbagai bangsa ni, dia adalah tagline Akademi Al-Bayan itu sendiri. Baik. Akademi Al-Bayan ni adalah tahfiz dakwah anak-anak mu'allaf. Yang mana kita wujudkan untuk memperkiatkan dakwah di Malaysia ini. Seperti mana yang sedia maklum, mak saya mu'allaf, umur 17 tahun, dia masuk Islam. Kemudian dia mendengar azan, waktu tu dia mendengar azan, dan akhirnya alhamdulillah dia dapat masuk Islam, dan saya juga alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat memeluk agama Islam, maksudnya dah dilahirkan dalam keadaan Islam lah. Jadi oleh yang demikian kita nak mempergiatkan lagi usaha dakwah untuk masyarakat, khususnya mereka-mereka yang nak diperkuatkan agama mereka sendiri. Sebab tu wujudnya tahfiz dakwah anak-anak mu'allaf ini. Okey Ustaz, jadi dalam membangunkan Akademi Al-Bayan ini juga difahamkan ada pembangunan dan keistimewaannya yang diberikan dan peruntukan yang diperlukannya Ustaz? Baik, bila kita buat tahfiz dakwah anak-anak mu'allaf, saya mengajak sidang penonton yang dirahmati oleh Allah yang dermawan dan hartawan ini, kita sedang mencari, maksudnya anak-anak mu'allaf, kemudian kita nak anak-anak mu'allaf ni dibimbing kerana fadilatnya sangat-sangat besar. Sebab tu kita perlu mewujudkan satu akademi, iaitu pembangunan yang memerlukan kos dananya 10 juta. Dan sekarang ni kita sedang bergiat ataupun kita sedang usaha untuk mendapatkan dana itu untuk pembangunan disebabkan fadilat yang cukup besar, antaranya kita akan membina rumah Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang membina rumah Allah, maka Allah akan membina rumahnya dalam syurga. Jadi untuk kita nak membina rumah, mungkin kita boleh bina rumah kita di sini. Tetapi Hanif, tidak di syurga. Melainkan kita buat amalan yang mana mendapat dan mencapai rumah kita di syurga. Sebab tu Akademi Al-Bayan ni kita usaha untuk membina rumah Allah, iaitu surau. Kemudian bukan itu saja, kita juga sedang usaha untuk membina pembangunan kompleks yang mana untuk memberi ruang kepada anak-anak mu'allaf ni menghafal Al-Quran. Dan akhirnya mengukuhkan keimanan mereka. Sebab kita kena faham, anak-anak mu'allaf ni kadang-kadang mereka tak faham bagaimana cara Islam, cara nak melaksanakan, dan akhirnya dengan sumbangan kita itu tadi, mereka dapat melaksanakan segala apa yang dituntut, dan kita juga menjadi saham, mendapat saham. Sebab sebab kita menderma, dengan sebab kita infak, menyebabkan mereka boleh beramal dengan agama, kita juga mendapat saham. Dan yang akhirnya, yang hebatnya, bila mereka dah faham tentang agama Allah, tentang Al-Quran, dan mereka akan berdakwah di jalan Allah, mengislamkan mereka yang mungkin di luar sana yang memeluk agama Islam, yang mahukan agama Islam, jadi mereka usaha untuk berdakwah, menjadikan mereka untuk faham tentang Islam. Yalah, mereka dah menjadi saudara baru kita. Betul. Dan ada satu tempat untuk mereka meneruskan pembelajaran tersebut Ustaz. Tidak dibiarkan saja. Baik, mungkin dari sudut pengambilan pelajar, mungkin ada yang bertanya, adakah ianya khusus untuk mu'allaf sahaja atau mungkin yang berada di luar ini untuk turut sama membantu, bagaimana Ustaz? Sebenarnya kita tidaklah memfokuskan 100% kepada anak-anak mu'allaf. Di sana juga ada anak yatim. Yang mana anak-anak yatim daripada mu'allaf juga kita akan ambil. Dan kita juga akan buat pengajian-pengajian secara menyeluruh kepada warga emas. Kita akan mengajar praktikal dan sebagainya. Sebab tu asasnya adalah pembangunan tu mesti disiapkan dahulu. Sebab kita nak membina surau itu dahulu supaya asas dan pusat untuk pengajian itu. Sebab tu kita harapkan pembangunan ini boleh berjalan dengan lancar pada tahun ini, insya-Allah. Dan butirannya seperti yang tertera untuk mereka yang sama-sama membantu. Mungkin Ustaz boleh war-warakan sekali lagi, silakan. Baik, saya menyeru kepada sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, yang dermawan, yang hartawan, yang
saya faham sangat baik hati orang Malaysia kita ni, insya-Allah. Ya. Jadi di kaca televisyen insya-Allah ada Maybank, ada RHB Bank, ada nombor saya sendiri boleh call, boleh bertanya dan ada nombor pejabat dan ada di sana laman web dan insya-Allah kita harapkan sifat dermawan khususnya hari ini hari Jumaat fadilat yang cukup besar bagi mereka yang menginfakkan dan bukan itu saja, bulan ini merupakan bulan Rejab. Di antara bulan yang disebutkan antara 4 bulan haram dan fadilatnya cukup besar. Jadi rebutlah peluang selagi mana kita hidup di atas muka bumi ini, insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz, terima kasih banyak kerana setuju bersama kami. Semoga dipermudahkan dalam usaha untuk memajukan Akademi Al-Bayan ini. Betul lah, satu agama pelbagai bangsa. Betul, besar sekali maksudnya. Baik Ustaz, terima kasih banyak dan kita ingin berterihat seketika selepas ini Fariha ada perkongsian yang seterusnya di Malaysia hari ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Hari ini hari Jumaat kan, jadi hari yang penuh dengan kebaikan, keberkahan kita. Jadi kita nak sama-sama ambil peduli dengan mereka yang memerlukan bantuan. Ini bukan sahaja di Malaysia tetapi di luar negara pun apa kata kita sama-sama memberikan kerjasama, menghulurkan bantuan dan sumbangan apatah lagi dalam musim sejuk ini. Kita nak bicara berkenaan dengan bantuan musim sejuk Syria. Bersama dengan Muhammad Hazamin, merupakan ahli kumpulan intim juga, ikon pertubuhan peduli insan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih bersama dengan kami. Sama-sama. Baik. Kita nak tahu juga sebelum tu permulaannya, sebab kumpulan intim dah lama juga ni. Kita tak tahu kan perkembangan kumpulan intim sekarang ni macam mana? Okey, alhamdulillah sebenarnya kami sekarang ni dalam persiapan akhir untuk berangkat ke Syria pada hari Selasa depan 15 hari bulan sehingga 22 hari bulan bersama misi kemanusiaan yang ke-10 musim sejuk bersama dengan Peduli Insan lah. Jadi tengah berdebar-debar ni kan. Dan dalam masa yang sama juga kami akan lancarkan satu single baru sempena dengan misi ini iaitu yang bertajuk Selimut Kasih. Jadi kami akan berangkat selama lebih kurang kita akan berada seminggu di Syria untuk kita mengedarkan bantuan-bantuan musim sejuk inilah bersama dengan Peduli Insan insya-Allah. Ini merupakan pengalaman Hazamin yang kedua lah kan? Ya, betul. Mungkin boleh ceritakan juga pengalaman yang sebelum ni Hazamin bersama mereka, membantu mereka ni. Okey, alhamdulillah saya diberi peluang untuk bersama-sama dengan Peduli Insan misi kemanusiaan musim sejuk pada tahun lepas yang ke-9 dan saya lihat sebenarnya situasi di kem-kem pelarian Syria ni sangat-sangat mendukacitakan lah. Dan mereka tinggal dalam kemah yang nipis, kanvas dalam masa yang sama musim sejuk yang sangat-sangat sejuk mencengkam jadi sehingga mencecah bawah paras beku. Kalau kita tengok tahun ni musim sejuk sangat ekstrim lagi sehingga mencecah negatif 8 Celsius dan saya melihat sendiri ada anak-anak kecil yang tidak memakai stokin, tak memakai kasut, tak pakai sarung tangan ya, dalam keadaan pakaian yang tidak lengkap lah, pakaian musim sejuk yang tidak lengkap. Jadi itu sangat-sangat menyedihkan. Bayangkan kita sejuk ni, aircon dekat studio ni pun dah sejuk. Bayangkan tuan-tuan, negatif 8 Celsius, mereka berada dalam keadaan ada rumah yang tak ada pemanas. Ada yang ada pemanas tetapi bahan bakar mereka kehabisan dan sebagainya. Jadi itu yang kita nak, kita sama-sama merasai penderitaan mereka di sanalah dengan menyumbang. Jadi untuk misi yang dibawa oleh Peduli Insan Malaysia ni nanti nak ke Syria dengan membawa sumbangan musim sejuk ni kan, apa yang kalian akan bawakan untuk membantu mereka ni? Okey, alhamdulillah sebenarnya misi ini dah pun berjalan bermula sebelum ini di Januari yang lalu dan Peduli Insan telah pun pergi ke kem di Arsal di Lebanon dan sekarang ni Ustaz Luqman pengurusi sedang berada di Syria ya, di utara Syria dan kami akan bawakan beberapa barang seperti contohnya bahan pemanas, bahan bakar, makanan yang barangan dapur dan juga makanan panas yang dah siap dimasak pun ada dan juga pakaian musim sejuk, winter jacket, sarung tangan, topi dan sebagainya dan selimut. Selimut tu kita namakan selimut kasih. Selimut yang tebal, kapet, semua persediaan sepanjang musim sejuk. Dan alhamdulillah setakat ini telah lebih 200,000 keluarga ataupun 200,000 pelarian yang telah pun berjaya kita sampaikan
bantuan-bantuan yang anda semua sumbangkan kepada kita. Kita wakilkan saja di sana, insya-Allah. Ya, Hazmin dan juga Intim akan ke sana nanti. Ya, kali ini saya sangat bersyukur sebab sebelum ni saya seorang saja yang mewakili Intim. Kali ini 3 orang daripada anggota Intim, saya, Syah, Rahim juga akan bersama-sama dalam misi kali ini, insya-Allah. Insya-Allah. Dan kita tahu juga aktiviti kalian nanti bagaimana kat sana? Okey, kita akan mengedarkan barang-barang dapur tadi dan juga barang-barang keperluan musim sejuk, pakaian dan sebagainya. Dalam masa yang sama, kita juga akan menyiapkan sebahagian daripada video klip lagu Selimut Kasih yang kita akan lancarkan sempena dengan misi ini. Dan satu yang paling istimewa yang kita nak anda semua sokong ialah kita akan buat cabaran 12 jam di dalam kemah musim sejuk. Kami akan rasai sendiri 12 jam duduk dalam kemah musim sejuk dan kita target dalam tempoh 12 jam tu kita nak dapatkan 1 juta ringgit Malaysia untuk kita bantu 100,000 pelarian Syria. Jadi kita ajak semua nanti hari Jumaat depan 18 hari bulan Februari, jom sama-sama ke Facebook Intim bermula 11 pagi hingga 11 malam. Kami akan duduk dalam kemah musim sejuk dan kami akan bawa tuan-tuan dan puan-puan semua untuk tengok sendiri sekitar kemah itu. Doakan kami mampu untuk melalui situasi itu nanti, insya-Allah. Itu antara yang akan dilakukan untuk mendapatkan banyak lagi sumbangan yang akan diberikan kepada penduduk Syria di sana. Jadi kalau kepada mereka yang ingin sama-sama peduli ini bersama dengan Intim dan juga Peduli Insan Malaysia ni, bagaimana nak menyumbang? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, harian Jumaat yang mulia ini, tuan-tuan dan puan-puan jangan bertangguh. Kita boleh sumbangkan di nombor akaun yang kita paparkan di kaca TV sekarang, ataupun kalau nak pergi maklumat lebih lanjut boleh ke www.peduliinsan.org, peduliinsan.org, ataupun ke Facebook dan Instagram peduliinsan.my. Jadi persiapan kalian macam mana? Alhamdulillah, mental, semuanya. Mental dan fizikal dah bersedia dan bahkan kami rasa excited, tak sabar nak ke sana. Dan kami harap selebriti-selebriti juga, mungkin penasyid, artis dan sebagainya, pelakon dan semuanya, Insta famous boleh support juga cabaran 12 jam dengan hashtag 12 jam Syria dan juga hashtag 12 hours with Syria, insya-Allah pada Jumaat depan. Dan juga sekali lagi mungkin dengan Peduli Insan ini kita sama-sama menyumbang dan juga memberi sokongan kepada Intim untuk membantu penduduk Syria di sana. InsyaAllah. Sekali lagi Hazmin, ini dia boleh warakan. Okey, boleh sumbangkan ke akaun Peduli Insan yang tertera, dan ini adalah hari Jumaat, hari yang sangat mulia, ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak menyumbang tak perlu banyak, walaupun sedikit pun tak apa, tetapi kita mengambil peranan ataupun kita mengambil bahagian dalam sumbangan itu. Kalau kita target nanti hari Jumaat nanti 100,000 pelarian kita nak sumbangkan. Kalau dapat 100,000 rakyat Malaysia sumbangkan RM10 sahaja pun, kita dah boleh dapat 1 juta untuk kita bagikan terus kepada pelarian-pelarian yang sedang kesejukan di sana. InsyaAllah. Yang penting ikhlas. Ya, betul. Itu yang penting. Terima kasih banyak-banyak Muhammad Hazmin, ikon Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Kita harapkan semuanya dipermudahkan usaha kalian. Amin. Ya, selamat pulang nanti juga, selamat pergi dan pulang sebenarnya. Terima kasih, insya-Allah. Kuarantin dan sebagainya, betul. moga-moga dipermudahkan. InsyaAllah. Baik. Saya nak bergerak, nak menemani teman saya di sini. Ya, betul. Saya dah bersedia di sini. Bersedia? Okey. Bersedia. Baik. Kita nak berkaitan berkenaan dengan Molek ni. Molek Grup Pantai Timur kita ni. Katanya final kempen lagu Molek Nabara yang akan berlangsung pada 12 Februari ini di Kuala Terengganu. Debaran kian terasa. Siapakah yang bakal membawa pulang sebuah truk pick-up terbaru? Kita boleh jumpalah Sabtu ni di KTCC Mall Kuala Terengganu pada jam 2 petang. Yang penting pastikanlah juga SOP dan MySejahtera tu lengkap vaksinasi ya bang ya. Lengkap dan ingat juga ada panduanlah mengatakan bahawa acara ini dilaksanakan berpandukan kepada SOP yang telah pun ditetapkan. Okey. Pakai molek-molek. Pakai molek-molek ya. Molek gitu. Baik. Nanti kita nak kongsikan minggu depan nanti apa tajuk kita? Ini berkaitan dengan undi 18 tahun dan juga pendaftaran pemilih secara automatik yang bermula pada awal tahun ini. Apatah lagi sekarang mood kepada kempen pilihan raya negeri kan? Johor nanti. Johor. Balik ke tidak? 12 Mac insya-Allah. Semoga. Bang bapak saya sibuk ni tengok senarai nama orang nak mengundi. Oh ya? Dah mulalah. Mula dah. Baik, jaga diri ni nanti nak hujung minggu kan. Betul. Ingat juga tengok juga kalau nak keluar tengok cuaca macam mana. Betul. Pada yang belum ambil booster tu silalah berbuat demikian. Sangat penting, banyak sekali contoh yang telah pun diberikan dan yang penting jaga SOP masing-masing, okey? Bye, jaga diri. Assalamualaikum. وهو سميع عليم
بسم الله الذي لا يضر عزمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم